الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita bicara sedikit tentang ujian Allah. Satu daripada petanda keimanan seseorang dekatnya dia dengan Allah. Kita cuba berbicara sedikit tentang ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh gambarkan beberapa persoalan, kita kemukakan untuk kita memberikan jawapan. Inilah hakikat realiti berlaku di dalam kehidupan kita. Kita nak timbulkan antara perkara yang kita nak timbulkan di sini dalam situasi ini merupakan ujian. Ketika kita sihat, anak kita sakit. Kadang-kadang berlaku ketika kita tidak ada wang, kereta pula rosak. Kadang-kadang ketika kita nak lelapkan mata, nak tidur malam, pintu rumah kita diketuk, memberitahu anaknya kemalangan di atas jalan raya. Kadang-kadang ketika kita menziarahi kematian saudara kita, mungkin jauh Kuala Lumpur, di mana-mana, tiba-tiba terima panggilan ayahnya di kampung meninggal dunia. Demikianlah ketika kita sedang bersantai dengan keluarga di rumah, tiba-tiba terima panggilan telefon rumah ibu kita terbakar. Begitulah antara situasi yang kita hadapi. Mungkin berlaku pada diri kita, pada jiran-jiran kita, dan sebagainya. Untuk itu marilah kita sama-sama merujuk kembali kepada Al-Quran. Allah bertanya kepada kita. Kita lihat kadang-kadang kita membaca Al-Quran, kita tidak tadabbur. Allah bertanya, kita tak dapat nak jawab kerana kita tidak faham. Di dalam ayat yang kita sama-sama nak baca sini, kepala tajuk ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu perkataan Hamzah yang Allah tanya kita. Apa hasiban nas? Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja menyatakan kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, sedangkan mereka tidak diuji lagi.
banyak ayat Quran yang ya kita lihat ayat Al-Quran yang boleh kita baca di bawahnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Bentuk Allah uji kita. Apa Allah bicara dalam Quran dalam surah Al-Baqarah bila kita merujuk ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Allah sebut, dan sesungguhnya akan kami Allah berikan ujian, berikan cubaan kepada kita sebagai hamba Allah dalam berbagai bentuk, ya. Minal khauf, sedikit ketakutan. Boleh berlaku takut, hati kita berdebar. Di dalam bentuk yang lain yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ju', kelaparan. Boleh berlaku, ya Allah boleh lakukan uji kepada kita. Kemudian wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Apatah lagi wa naqsil amwal anfus, ya, dalam bentuk jiwa, kematian orang yang kita sayangi. Was-samarat, dan buah-buahan, tak jadi buah yang kita tanam. Mungkin ada ulat, mungkin cara, dan begitulah. Wa basyiris sabirin, Allah berikan jawapan setelah pernyataan yang Allah berikan ayat di atas. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kesabaran adalah merupakan tanda Allah sayang. Daripada apa yang kita baca dua ayat Al-Quran, kita cuba ketengahkan dalam muqaddimah. Hidup ini adalah satu ujian. Kita bila sebut ujian ni, anak-anak kita pergi sekolah, ya, peperiksaan demi peperiksaan, dapat laporan alhamdulillah berjaya, meningkat lagi dari masa ke semasa. Tetapi bukan itu saja ujian, ada lagi ujian-ujian yang lain. Ujian boleh datang dari pelbagai bentuk. Ada Allah uji, ya, dalam bentuk ujian kecil. Ada juga Allah beri dalam bentuk ujian yang besar. Pelbagai ujian. Ada yang Allah pendekkan ujian, dan ada yang berlarutan. Kematian orang yang kita sayangi baru usia. Kita tidak heran, mungkin di minda kita, ya, menyangka bahawa kadang-kadang kematian stroke boleh memang, ya,
umur 7, 60, tetapi ya kadang-kadang boleh berlaku dalam usia yang muda, 30 tahun pun boleh berlaku. Ujian bukan saja dirasai oleh orang yang lemah dan miskin. Ada juga ujian melanda pada orang yang kuat dan kaya. Lagi kaya kadang-kadang lagi tak boleh nak tidur, bukan begitu, ya. Dan ada ujian dalam bentuk kemewahan. Ini yang ya paling kita takut ialah ujian dalam bentuk kemewahan. Kadang-kadang lupa dengan kemewahan yang Allah berikan kepada kita. Apatah lagi bila Allah berikan kepada kita kemiskinan, kefakiran. Rasulullah peringatkan, kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran, kekufuran itu, kadal fakru, ya, hampir-hampir fakir itu membawa kepada kekufuran, ya. Apa tidak, ya, mungkin atas sebab-sebab fakirnya boleh bertukar agama kepada agama yang lain, murtad dan sebagainya. Demikian juga suri sejarah para nabi-nabi yang terdahulu. Apatah lagi mereka itu terkenal dengan panggilan ulul azmi, yang cekal, azam yang kuat, ya. Allah uji dengan pelbagai ujian-ujian ketika menyampaikan mesej Islam kepada kaum-kaum mereka. Demikian juga para sahabat Rasulullah SAW. Bukan para sahabat, ya, malah umat-umat lampau pun Allah uji. Begitulah, ya, kehidupan di dalam menjalani, ya, dalam menjalani kehidupan kita di dalam, ya, di dunia ini, di mana dalam bentuk yang dideritai oleh mereka penderitaan, penyiksaan dan pembunuhan, ya. Okey. Kemudian yang ketiga, kita lihat di sini hikmat di sebalik semua ujian. Allah uji kita dengan kelaparan, Allah uji kita dengan ketakutan, Allah uji kita dengan kehilangan harta benda, sebagaimana juga yang berlaku ke atas Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub. Okey, ya. Jadi kita lihat bahagian yang kedua, ujian itu adalah sunnatullah, sunnah Allah, ya. Mesti kita diuji. Kalaupun tak kecil, ujian itu lebih besar daripada itu, ya. Gelombang ujian seperti kematian orang yang tersayang, kita sayang, ini merupakan ujian Allah, ya. Cuba kita ingat balik, ya. Yang tidak berlaku mungkin Allah uji dalam bentuk yang lain, ya. Allah uji dalam bentuk kebakaran. Nabi Allah Ayub pun hartanya terbakar. Allah uji dalam bentuk ketakutan, bencana alam, bangunan runtuh. Itu semua merupakan ujian-ujian Allah. Tsunami, tuan-tuan, bila ujian yang mungkin kita pernah melihat, mungkin jangka masa tertentu kesedaran timbul, lepas itu hilang pula, ya. Tuan-tuan melihat bagaimana kesan tsunami di Aceh, ya. Pergi ke Aceh tengok tsunami, ya. Apa yang diceritakan di dalam muzium,
Kita lihat begitu hebat sekali dengan kematian ratus ribu. Bukan begitu, ya, untuk memperingatkan kepada kita betapa kita kerdil. Allah hebat, Allah qadir, Allah bersifat berkuasa, ya. Nahanud du'afa, kita adalah lemah. Bersabarlah dan mengadulah kepada Allah. Apa-apa yang berlaku ke atas kita, baik kematian, kerana kehidupan kita adalah amanah Allah. Hidup kita di tangan Allah, mati kita juga di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mendengar rintihan hamba-hambanya. Mudah-mudahan bila berlaku ke atas kita, ya, kekuatan sabar merupakan perkara yang pokok. Mudah-mudahan Allah akan bersama kita membantu, insya-Allah. Jadi persoalan hikmat di sebalik semua ujian, ya. Apakah hikmah, ya, ujian yang Allah berikan kepada kita? Kita lihat ada beberapa perkara yang kita catat sekadar untuk renungi, ya. Sebenarnya banyak untuk kita memberikan jawapan. Yang pertama, Allah nak tingkatkan derajat dan keimanan kita. Sabar tak sabar, ya. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, ayat yang sering kita baca, ya. Kita baca Al-Quran, kita baca terjemah, kita tadabbur. Apatah lagi kalau kita menjadikan bacaan amalan sebelum tidur merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kita baca, kita renungi, ya. Apa yang Allah cakap ataupun Allah SWT berkata, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah jelaskan, Allazi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menjadikan mati dan hidup, ya. Allah tentukan usia kita, berapa panjang umur kita, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mengapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia, Allah, dapat menguji kamu. Allah uji kita ni, ya. Dan sesiapa di antara yang lebih baik amalan-amalannya, Allah uji, ya. Kerana ujian masing-masing Allah tetapkan. Kita berjaya dengan ujian, insya-Allah Allah berikan kebaikan-kebaikan, insya-Allah. Bermakna apa juga ujian? Musibah, bala yang Allah datangkan dan izinkan berlaku tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan keimanan dan derajat seseorang, ya, yang semakin hampir dengannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Allah nak uji, nak bagi, nak tingkatkan diri kita ini, ya, lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan apabila Allah uji semuanya, ya, kita mengeluh, mengapa saya begini, tengok orang lain. Allahu Akbar, ya. Yang kedua, ujian Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa kita, ya. Bila Allah uji, insya-Allah Allah akan hapuskan dosa kita. Dosa seseorang boleh terhapus dengan pelbagai cara, ya, dengan pelbagai cara. Termasuklah di dalam Quran yang Allah sebut,
innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita sumbangkan, akan menghilang kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan. Maka kita buatlah dalam bentuk al-hasanat, bentuk kebaikan, bentuk kebajikan. Ringanlah tulang kita untuk membantu orang, ringanlah tulang kita untuk menyumbangkan, ya, harta, sedekah dan sebagainya. Sedekah juga boleh menghapuskan dosa kita, ya. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menguji hamba-Nya dengan suatu penyakit dan kesakitan, sehingga kesakitan itu akan menghapus segala dosanya. Ini dijamin oleh Rasulullah SAW. Maknanya apa yang Allah uji kepada kita dalam bentuk sakit, ya, dalam apa bentuk pun, maka yang sebenarnya ganjaran Allah menanti memberikan kepada kita, ya, menghapuskan dosa. Kemudian yang ketiganya kita lihat di sini ialah sebagai kesedaran kepada yang leka. Ni ya, Allah kejutkan kadang-kadang kelekaan kita, kemewahan yang ada, ya, menyebab kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah kejut sedikit je, bukan begitu. Mudah-mudahan Allah rentap sikit saja dalam bentuk sakit, dalam bentuk berbagai-bagai, ya, mudah-mudahan kita sedar, bukan begitu. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala lanjutkan usia kita, lanjutkan usia kita, ya. Kalau Rasulullah SAW wafat dalam usia baginda 63 tahun. Kalau kita lebih daripada 63 tahun, ya, jangan kita kata subsidi itu, ya, Allah tak bagi subsidi. Di mana Allah jelaskan dalam Quran, membolehkan usia yang lebih Allah berikan kepada kita, panjangnya umur kita oleh Allah SWT, memberi peluang untuk kita sedar diri kita, bukan begitu, ya. Mudah-mudahan kembali kepada jalan, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marrah am marrataini thumma la yatubuna wa lahum yazakkarun, ya. Dan mereka tidak mahu memperhatikan. Allah beri dah peringatan, tapi manusia, ya, lupa. Allah berikan di dalam ucapan Allah dalam Quran al-amthal, dalam bentuk peringatan-peringatan kejadian-kejadian alam, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ialah bagaimana Allah menyeksa umat-umat lampau dengan berbagai musibah-musibah untuk kita sendiri. Kita baca Al-Quran, ya. Jadi bahawa mereka dicuba dengan pelbagai ujian pada setiap-tiap tahun, ya. Ujian mana ni disebut dalam Quran, ujian mereka ya, dan setiap-tiap tahun atau sekali atau dua kali, kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mereka mahu beringat untuk insaf, ya. Ya. Ini juga sifat manusia, kan, ya. Dia menyalahkan Allah SWT. Kemudian yang keempatnya kita lihat di sini sebagai balasan kerana tidak mahu bersyukur, ya.
kita merujuk di dalam Al-Quran, dia ada dua, ya. Kita merujuk dalam surah An-Nahl, kita merujuk juga dalam surah Al-A'raf, kalau kita boleh merujuk kembali. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Itu satu lagi. Kita cuba nak bincangkan sedikit ayat yang kedua, ayat yang pertama yang saya baca, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama' lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Surah Al-A'raf ayat 96, ya. Sama ayat, ya. Kita tengok, jika sebuah kampung beriman, ya, ini ayat lain yang saya ambil, ya. Kita mengharapkan kampung yang kita diami, kita mengharapkan bandar yang kita diami. Walau ahana alal qura, jika sebuah kampung, jika sebuah negeri, jika sebuah negara amanu, beriman. Kalau beriman, penuh di sini, no, masjid ni ramai, ya. Bukan itu saja, wattaqau, bertakwa kepada Allah, ya. Apa Allah akan beri? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, ya. Kami turunkan keberkatan, pintu-pintu keberkatan, ya. Bila sebut berkat tu, ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bila kita sebut bertambah kebaikan, kebaikan dalam pelbagai bentuk yang Allah berikan kepada kita. Bila penduduk sebuah tempat, taman pun tak apa, ya, dalam bentuk rezeki, dalam bentuk makanan, dalam bentuk ketenangan keluarga, dalam bentuk kesihatan, ya, dan berbagai-bagai, ya. Lafatahna, nacai kami turunkan keberkatan, minas sama', dari atas langit, bentuknya hujan. Kalau tak hujan, Allah masing-masing risau. Alhamdulillah lah, sekarang pun hampir tiap-tiap hari hujan, no? Alhamdulillah, ya. Dengan adanya hujan, tak ada hujan, kena sembahyang minta hujan, bukan begitu, ya. Maka apabila hujan turun, rezeki hujan itu adalah merupakan barakah. Maka sudah tentu air turun, kegunaan air untuk manusia, untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, ya. Pokok-pokok kelapa sawit, pokok pisang dan sebagainya, ya. Demikian juga ialah keberkatan yang ada di perut bumi, ya, dalam bentuk hasil, ya, padi, sawit,
dia itu atas, dalam ni ya, dalam bentuk galian emas, minyak, biji. Begitulah Allah jelaskan ya, walakin kazzabu. Tengok ya, tetapi mereka berdusta. Aku beri kemewahan, aku beri kesihatan, aku beri segala-galanya kepada manusia, tetapi manusia ingkar ya, berpaling. Inilah sampainya siksaan yang mereka sendiri ya terpaksa redha dengan siksaan Allah, dengan bala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, timpakan kepada kita. Okey, berbalik pada ayat yang kita baca, wa daraballahu masalan qaryah, dan Allah memberi satu contoh sebuah negeri yang aman dan damai tenteram, yang datang rezekinya yang mewah dari setiap tempat, kemudian penduduknya kufur atas nikmat Allah ya, kafir dah, tak bersyukur, tidak bersyukur, maka Allah merasakan, ini dia, Allah rasakan dengan kelaparan, Allah rasakan dengan ketakutan yang meliputi keseluruhan disebab apa yang mereka telah lakukan. Okey ya. Kemudian kita rujuk balik, berapa ramai yang tidak tahu bersyukur ketika memberi kebaikan dan kemewahan ya. Berapa ramai di kalangan manusia yang tidak bersyukur bila Allah berikan kepada kemewahan ya. Berapa ramai pula yang tidak dapat menahan kesabaran ketika ditimpa ujian ya. Allah uji untuk mengangkat martabat, tetapi lain pula ya, Allah dipersalahkan ya. Berapa ramai pula yang sombong dan lupakan Allah bila terpesona dengan limpahan nikmat kekayaan yang melimpah luas ya, Allah berikan kepada kita. Begitulah, itu yang keempat. Yang kelima ya, yang kelima, sebagai bukti Allah uji kita, sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut sabda Rasulullah, aku mengagumi seseorang mukmin kerana selalu ada kebaikan di dalam setiap urusan. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Allahu Akbar. Begitulah hebatnya sang manusia yang dapat kemewahan, yang dapat rezeki Allah. Jika ditimpa musibah, berbagai musibah, ia berserah ya diri dengan sifat sabar ya. Begitulah berdasarkan kepada hadis ini. Okey, kita dah lepas dah hikmat ya. Kemudian kita lihat ujian-ujian yang dilalui oleh para sahabat. Tadi kita bukan begitu, sekarang kita nak nilai balik. Kita tengok antara para sahabat yang kita sebut tadi ialah ulul azmi, yang begitu banyak ujian-ujian yang mereka terima di dalam serba-serbi kekurangan. Kita alhamdulillah ya, kenderaan ada, segala-galanya ada, bukan begitu. Zaman Rasulullah SAW, zaman Nabi-Nabi dahulu serba kekurangan ya. Kita lihat para Nabi adalah pembawa dakwah ya. Nabi dan Rasul menyampaikan mesej Islam kepada kaumnya. Mereka membawa kebenaran. Apa yang dibawa oleh Nabi ada merupakan kebenaran daripada Allah SWT ya. Kan itu mereka disebut warasatul anbiya, warasatul anbiya ya, pewaris nabi-nabi. Di kalangan para sahabat ada kumpulan Nabi, dikenal Nabi dan Rasul dengan kenalan, dengan
dikenal dengan ulul azmi. Ulul azmi yang mempunyai kecekalan, ya, kesabaran serta banyak menanggung penderitaan musibah ketika menyeru kepada kaum mereka. Allahu akbar. Begitulah, ya, mereka yang dikenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ada 5 nabi, ya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, di antara manusia manakah yang paling teruk ujiannya, ya, seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kalau tak silap kuburnya ditanam di Guangzhou. Kalau pergi ke China adalah ayam masjid dia pun ada situ Guangzhou, ya. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, manakah yang paling teruk diuji oleh Allah ketika menyampaikan ajaran-ajaran, ya, maka dijawab oleh baginda al-anbiya, mereka adalah terdiri daripada para nabi. Summal amsal fal amsal yabtali ar-rajulu ala hasbi dinihi. Para nabi kemudian yang seperti mereka, nabi-nabi lah kan, dan yang seperti mereka diuji seseorang manusia itu berdasarkan kadar agamanya, ya. Allah uji. Jika dia seorang yang kuat beragama, maka kuatlah pula bala yang diterimanya, ya. Dan yang lain menyebut tidaklah hilang bala itu pada seorang hamba sehingga dia berjanda atas tanah dengan terhapusnya dosa. Allahu akbar, ya. Maknanya ujian menghapuskan dosa. Kita ceritakan satu antaranya, ya, antara nabi. Apatah lagi cerita Nabi Lot. Nabi Lot, ya. Nabi Lot ni umatnya sangat mewah, tetapi menentang Allah. Allah larang apa yang disebut oleh Nabi Lot larangan homoseksual, LGBT, ya, lesbian termasuklah, ya. Apa kaumnya cakap? Mereka menolak ajaran Nabi, mengejek Nabi, tidak mau beriman, meneruskan pula amalan gay, ya. Tapi sekarang ni dah dihidupkan kembali, bukan begitu. Cuma Allah jelaskan dalam Quran terlalu banyak sangat. Surah Asy-Syu'ara, surah An-Naml, surah Al-Hajj, surah Al-Furqan, terlalu banyak Allah menceritakan betapa Allah uji kaumnya yang derhaka, ya. Antara ujian Allah bumi, ya, bumi ketika Nabi Lot waktu itu diterbalikkan Allah, semuanya musnah. Itu satu. Yang kedua, ditimpa ujian batu berapi. Kita tak pernah dengar nah, hujan batu berapi pula, ya. Yang kita tahu ialah kilat, bukan begitu. Habis musnah, ya. Mati pula ditimpa runtuhan bangunan-bangunan. Begitulah. Kemudian kita pergi kepada yang, ya, ni ujian nabi-nabi. Saya nak ambil satu lagi ujian nabi, ya. Nabi Yahya, Nabi, ya. Apa yang dialami Nabi Yahya, Nabi Zakaria ialah digergaji oleh kaum dia tu, ya. Tuan-tuan gambarkanlah bagaimana digergaji itu, ya. Gergaji itu macam tu lah tu, habis. Allahu akbar, kita tidak dapat gambarkan, ya. Kemudian kita pergi ujian yang dilalui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu ramai ujian dilalui para sahabat di permukaan Islam.
Bila kita melihat kepada apa yang disebut dalam sejarah mereka gigih mempertahankan Islam dan akidah Islam, maka kita generasi terkini, kita tak tahu, kita generasi terakhir, kita tidak tahu bahawa Islam, gerakan pemrotadan begitu hebat, agenda kristianisasi di pusat-pusat pengajian terserlah. Ini belum tuntutan IFC, sistem Islam, G25, semuanya memusnahkan akidah umat Islam walaupun mereka daripada kalangan Islam. Kita kena pertahankan sebagaimana dipertahankan oleh mereka-mereka yang kita nak sebut tadi. Ini dia. Yang pertama, Sumayyah binti Khayyat, dipaksa. Bilal bin Rabah contoh, dia dipaksa, kamu kembali kepada ajaran nenek moyang kamu sembah berhala. Tidak, walaupun dia dihukum, dijemur di atas padang pasir yang begitu panas, diletakkan batu besar menindih dia. Apa yang dia keluar daripada mulutnya? Ahad, ahad, ahad. Kita diuji dengan berbagai ujian. Kadang-kadang kita tewas, azan berkumandang subuh pun, as-salatu khairum minan naum, tarik selimut tu. Tambah sekarang ni subuh dah pukul berapa? 6 apa dah? Allahu Akbar, dah cerah dah, bukan begitu. Tapi apa yang saya nak sebut sini, betapa mereka-mereka terdahulu itu sanggup menyahut cabaran, kematian pun mereka sanggup. Kita lihatlah, kita cuba lihat di sini bagaimana Nabi hanya mampu bersabda bila diajukan di depan mata Nabi, penyiksaan demi penyiksaan, apa Nabi boleh buat? Kita tengoklah. Bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya kamu semuanya dijanji oleh Allah. Itulah yang keluar daripada mulut Nabi. Penyiksaan dilakukan oleh kafir Quraisy, diketua oleh Abu Jahal, bapak bodoh. Abu Jahal tu bodoh lah, kata. Antara siksaan terhadap Sumayyah dan keluarganya. Kita tengoklah apa yang dipapal oleh sejarah kepada kita. Kaki dan tangan mereka diikat dan heret ke tengah padang pasir yang panas terik. Bila kita baca sejarah ni, kita hayati. Rumahnya dibakar, dicucuk dengan besi panas, ditikam dengan lempeng pada kemaluan Sumayyah. Berlaku sekarang tak? Mungkin berlaku di negeri China, mungkin orang Islam di sana bukan begitu. Matanya dicongkil, habis dan dibenam ke dalam air. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, Kabab al-Arat, dikenal dengan gelaran Abu Abdillah. Beliau antara terawal memeluk Islam. Beliau juga pernah diseksa dengan kejam. Baginda Rasulullah menceritakan seksaan yang alih oleh pejuang-pejuang terdahulu seperti hadis. Dari ini cerita Rasulullah ni yang diseksa oleh pejuang oleh orang kafir. Dari Abi Abdullah, Kabab bin Al-Arat telah berkata, kami telah mengadu kepada Rasulullah SAW sedang baginda berbaring di atas lembayung Kaabah berbantalkan selendangnya. Nabi tak seperti kita tidur, kita tenggelam badan, Tanda Nabi tak ada. Kerana ulama-ulama dulu kalau boleh tidur di atas tempat yang memboleh, dia bangkit cepat untuk beribadat, bukan begitu. Lantas kami berkata, apakah tidak engkau mohon kemenangan pertolongan bagi pihak kami
Itu keluhan para sahabat yang terseksa, yang diseksa, ya, memilih agama Allah. Apakah engkau tidak berdoa bagi kejayaan kami? Itulah harapan mereka. Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya terdapat pejuang sebelum kami yang ditangkap lalu digali lubang. Pejuang dulu, kata Rasulullah, ditangkap, lalu digali lubang, ditanam separuh badan, kemudian datang gergaji, dibawa datang gergaji, lalu diletakkan di atas kepala, maka dibelah hingga terbelah dua. Allahu Akbar, ya, digaji badan itu, ya, dan disikat dengan sikat besi, sehingga luruh daging dan tulangnya. Namun penyiksaan itu tidak memalingkan ia dari agamanya, tetap pertahankan agamanya. Demi Allah, ya, pasti saja Allah akan menyempurnakan agama sehingga seorang itu, ya, yang berkendaan daripada Sinai ke Hadratul Maut tidak lagi takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gigih, ya, perjalanan yang begitu jauh daripada Sana'a ke Sana'a tu, yang manalah Hadratul Maut tu dekat itu juga, bukan begitu, ya. Namun apa yang mereka hadapi itu ialah tetap lillahi subhanahu wa ta'ala, dan segala yang mengancam kambingnya, namun begitu, ya, kamu tidak terlalu gopoh. Begitulah, ya, hadis yang berbicara kepada kita betapa ujian-ujian yang mereka lalui itu adalah ujian yang kita tidak sanggup, ya. Tanya tuan-tuan, sanggup tak sanggup? Tak sanggup, ya. Namun demikian, itulah nilai kebaikan, nilai syurga yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Kita lihat yang terakhir, apa Khabbab berkata, sesungguhnya telah dinyalakan api. Tengok, dia menderita, dia dinyalakan api, seolah dia adalah merupakan panggang ayam. Oh, kalau boleh saya sebut, tetapi begitulah. Sungguhnya telah dinyalakan api, lalu aku disalai di atasnya, kata Khabbab, sehingga padam api tersebut akibat lelehan lemak pada jasadku. Allahu Akbar. Tak tahulah kita kalau panggang udang tu, Allah, warna udang tu bertukar. Allahu Akbar. Begitulah Khabbab yang diceritakan diri dia disalai, ya, lemak-lemak kita bakar ayam, no, lemak-lemak tu dah turun. Allah, begitulah yang dialami oleh Khabbab. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita bincangkan tajuknya ya ujian Allah. Allah uji kita, Allah uji kita. Mudah-mudahan ujian Allah kita hadapi dengan sabar. Semuanya kerana kebaikan. Mudah-mudahan insya-Allah. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tana' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaita, wa la maridan illa shafaitah, ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها واسترتها يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.